Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengupas tajuk akhlak. Akhlak memainkan peranan penting dalam kehidupan individu muslim. Tanpa akhlak akan pincanglah sebuah kehidupan dan akan hancurlah sebuah tamadun. Dewasa ini pelbagai kejadian yang berlaku ekoran dari kelunturan akhlak di kalangan individu seperti rasuah, jenayah, bunuh diri, rogol dan sebagainya. Lebih menyedihkan lagi apabila berlakunya keruntuhan akhlak di kalangan individu muslim khususnya. Ramai yang mengakui dirinya sebagai muslim tetapi tidak memiliki akhlak sebagaimana seorang muslim yang benar-benar menghayati Islam dan panduan yang digariskan dalam Al-Quran. Perkataan akhlak sebenarnya berasal daripada bahasa Arab yang bererti budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat dan adat kebiasaan. Akhlak bererti tabiat atau maruah, sering disebut juga sebagai moral dan etika. Ia merupakan sains yang mengkaji keadaan dalaman seseorang yang menjadi pendorong untuk melahirkan tingkah laku luaran. Ringkasnya, akhlak ialah gambaran batin atau keimanan seseorang manusia. Akhlak atau budi pekerti itu ada yang baik dan ada pula yang tidak baik. Kita juga sering terdengar kata-kata yang diucapkan dalam masyarakat. Misalnya, dia mempunyai anak yang baik akhlaknya, atau dia mempunyai anak yang tidak berakhlak. Begitu juga pernyataan yang sama sering diungkapkan dengan budi pekerti, tingkah laku, tabiat atau adat kebiasaan yang dirujuk sebagai baik atau tidak baik. Individu yang dianggap mempunyai akhlak yang baik selalunya memiliki ciri-ciri seperti benar, amanah, menepati janji, sabar dan tabah, pemaaf, pemurah dan sebagainya. Manakala individu yang tidak berakhlak selalunya mempunyai sifat-sifat yang sombong, dengki, dendam, mengadu domba, mengumpat, riak, khianat dan seumpamanya. Akhlak juga bermaksud sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa, dengannya lahir macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa memerlukan pertimbangan. Selain itu, akhlak boleh diertikan sebagai merangkumi segala aspek semula jadi yang dimiliki oleh seseorang. Akhlak yang mulia dapat ditemui dalam keistimewaan Al-Quranul Karim yang mementingkan kesejahteraan ummah. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab api neraka." Kehidupan yang baik dan sejahtera seperti yang dipohon dalam maksud firman Allah Subhanahu wa taala tadi dapat dinikmati dengan memenuhi dua kepentingan, iaitu kepentingan fizikal dan kepentingan spiritual. Dalam konteks ini dapatlah dibuat kesimpulan bahawa akhlak itu terangkum dalam kepentingan spiritual yang harus diberi perhatian oleh setiap individu muslim bagi melahirkan kesejahteraan iman dan masyarakatnya. Islam adalah agama yang mementingkan kesejahteraan ummah. Apabila berlakunya kerosakan akhlak terhadap seseorang individu, keluarga atau masyarakatnya, maka ini akan menjejaskan kesejahteraan ummah. Oleh itu, Islam amat menekankan peri pentingnya akhlak individu dengan mematuhi suluhan dan larangannya.
Misalnya dengan mematuhi suruhan dalam mengerjakan ibadat seperti sembahyang, puasa, zakat dan haji. Ibadat sembahyang dapat mengelakkan keburukan, mengajak kepada kebaikan dan berdisiplin dalam kehidupan. Puasa pula dapat mengelakkan sifat tamak, keras hati, penyakit dan buruk akhlak. Zakat dapat membersihkan hati daripada harta dari sifat tamak, manakala haji dapat menyucikan hati, mengetatkan hubungan persaudaraan dan sebagainya. Pendidikan akhlak amat penting diajar kepada anak-anak ataupun para pelajar kerana mereka ini adalah pewaris umat kemudian dan bakal menjadi pemimpin masa akan datang yang akan mencorakkan masa depan negara dan pelbagai segi dan aspek. Jatuh bangunnya sesuatu bangsa atau umat adalah berdasarkan kepada darjah akhlak masyarakatnya. Pendidikan akhlak melibatkan pembentukan asas pembinaan minda dan sahsiah individu dengan membentuk budi pekerti yang luhur sesuai dengan fitrah asal kejadian manusia. Pendidikan akhlak hendaklah diajar sejak anak-anak di peringkat memayis, iaitu kecil, sehinggalah anak-anak itu membesar ke peringkat akil baligh, iaitu dewasa. Pendidikan akhlak penting untuk diajar supaya individu membesar dengan mempunyai rasa kemanusiaan yang mulia di dalam diri sebagai seorang individu Muslim. Penghayatan akhlak dalam Islam dikategorikan seperti berikut, iaitu akhlak terhadap diri sendiri seperti menjaga kebersihan dan kesihatan, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap komuniti, akhlak terhadap alam sekitar, dan akhlak yang terakhir iaitu terhadap Allah seperti mengabdikan diri dan tidak melakukan syirik. Kesimpulannya, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, contohilah akhlak Nabi kita dan jadikan idola dan ikutan sepanjang zaman. Hanya sekian saya sudahi kupasan akhlak ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.